nak kena jual paling kurang 30 biji kek. Supaya barulah modal kita pulang balik kan. Sebab kalau niaga ni tak boleh lah nak rugi sentiasa kan. Okay. Jadi dia kata kita ada kat sini X biji kek coklat dan Y biji kek mentega. Jadi lain hari lain bilangan kek yang dia jual. Jadi kita letakkan X untuk coklat, Y untuk kek mentega kan, jadi senang. Okay, harga untuk coklat tu adalah RM15. Manakala untuk mentega pula, kek mentega harga dia adalah RM20. Okay, itu kos dia kan, itu kos sebiji. Maksudnya modal untuk buat kek tadi tu adalah RM15 dengan RM20. Okay, dia menjual kek coklat dan kek mentega masing-masing dengan harga RM25 dan RM40. Jadi ini harga yang dia jual dekat kedai. Jadi jangan tersilap antara dua tu, jangan tercampur antara dua. Kos adalah modal. Jadi korang pun ada yang ambil subjek perniagaan kan. So mesti korang tahulah mengenai kos. Jadi dia jual RM25 dan RM40. Jadi mestilah nak jual lebih sikit kan, nak untung. Okay, jadi ada syarat-syarat dia. Okay, kita tengok syarat yang pertama dulu. Dia kata dia menjual selebih-lebihnya 30 biji kek. Okay, jadi contoh satu hari tu, dia jual paling banyak pun adalah 30 biji kek. Selebih-lebihnya. Kan? Selebih-lebihnya maksud dia maksimum ataupun paling banyak adalah 30. Jadi kalau kek coklat adalah X, kalau kek mentega adalah Y, jadi X tambah Y paling banyak adalah kurang dan termasuk 30. So itu untuk yang A. Sebab dia kata selebih-lebihnya 30 biji kek. So paling banyak 30 lah. Kan, selebih-lebihnya. Right, tengok yang kedua, 2B. Dia memperoleh keuntungan kurang daripada RM470. Dia memperoleh keuntungan kurang daripada RM470. Okay, jadi kita kena faham dulu kat sini, keuntungan tu adalah yang mana satu. Jadi adakah keuntungan itu adalah kos sebiji kek coklat ataupun keuntungan itu adalah harga jualan kek coklat dan kek mentega tadi tu. Okay, jadi keuntungan sebenarnya adalah bila kita niaga, kita mesti make sure keuntungan ni adalah harga yang kita jual tu tolak dengan modal kita. Kan? Jadi contohnya untuk kek coklat. Contohnya untuk kek coklat, kita akan kirakan dia, harga jualan dia adalah RM25. Kita akan tolak dengan RM15. Sebab itu adalah cara untuk mengira keuntungan. So, keuntungan untuk kek coklat adalah RM10 sebiji. Kalau kita berjaya jual sebiji kek coklat adalah RM10. Okay, manakala untuk kek mentega pula, harga jualan dia adalah RM40. Kita tolak dengan kos ataupun modal kita buat kek tadi tu RM20. Jadi keuntungan kalau kita berjaya jual satu kek mentega adalah RM20. Okay, jadi itu keuntungan. Dia kata kat sini keuntungan kurang daripada 470. Jadi awal-awal kelas dulu kita ada dalam jadual tu, dia ada tunjukkan senarai-senarai perkataan dan simbol yang kita akan gunakan. Jadi kalau kita nak cerita pasal keuntungan kurang daripada RM470, jadi kurang daripada RM470 kita akan gunakan simbol kurang. Bukan yang double line tu. Sebab ini adalah kurang. Jadi kurang daripada RM470. Sekarang ni sebelah kiri mestilah nilai yang sama macam cikgu terangkan sebelum ni. So sebelah kanan ni adalah RM, keuntungan. Jadi sebelah kiri ni kita kena kira berapa bilangan kek dan harga jualan. Jadi contohnya kek coklat, keuntungan dia adalah RM10 kali dengan berapa banyak jual hari tu. Tambah dengan untuk keuntungan kek mentega RM20 kali dengan berapa banyak bilangan yang kita jual hari tu.
Jadi kiri kanan baru sama kan. Sebelah kiri ni adalah RM, sebelah kanan ni pun adalah RM. So ni adalah jawapan untuk 2B. Okay, so itu adalah jawapan 2B. Ingat, keuntungan ni mestilah kita tolak dengan modal siap-siap. So kalau kita tak kira modal, memanglah rasa macam banyak kan untung dia. Macam RM40, jual RM40. So cikgu rasa korang pun pernah lah try-try kan nak bisnes. Tak kisahlah jual gula-gula ke ataupun jual kerepek dan sebagainya. So 2C. Dia kata bilangan kek coklat yang dijual lebih daripada bilangan kek mentega yang dijual. Okay, tapi dekat soalan C ni dia tak beritahu lebih berapa banyak. Dia tak bagi tahu berapa banyak kek coklat yang kita jual tu lagi banyak daripada kek mentega. Dia tak ada bagi tahu. Okay, jadi senang saja untuk soalan yang macam ni. Dia kata bilangan kek coklat yang dijual lebih daripada bilangan kek mentega yang dijual. So, kek coklat berapa banyak? Kek coklat adalah X, kek mentega adalah Y. So, X lebih besar daripada Y. So, itulah jawapan dia. Simple je untuk yang C ni. Sebab dia kata kek coklat yang dijual lebih daripada bilangan kek mentega yang dijual. So, X lebih besar daripada Y. X adalah kek coklat, Y adalah kek mentega. So, itu jawapan dia untuk nombor 2C. Okay, boleh salin dulu. Okay, baik. Seterusnya, kita ada soalan nombor 3 dekat sini. Khairul perlu melaksanakan 2 cabaran di 2 lokasi berbeza dalam peringkat awal sebuah pertandingan mencari harta karun. Terdapat beberapa soalan di lokasi pertama bernilai 2 mata dan setiap soalan pada lokasi kedua bernilai 3 mata jika dijawab dengan betul. Untuk layak kepusingan akhir, Khairul perlu menjawab sekurang-kurangnya 14 soalan dengan jumlah mata tidak kurang daripada 45 mata. Okay, jadi ni macam kalau korang ada quiz ke, kalau korang ada masuk dalam game apa-apa, jadi adalah dia ada point-point dia. Bila kita jawab soalan betul, dapat markah dia. Bila salah, kita akan tolak markah. Okay, jadi berdasarkan ayat yang dia bagi kat sini, dia suruh kita buat rangkaian, buat ketaksamaan linear berdasarkan situasi, berdasarkan ayat yang diberi. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali, kita ada beberapa keyword dekat sini, yang mana kita ada 2 soalan tadi tu. Jadi lokasi pertama soalan dia bernilai 2 mata. Lokasi kedua bernilai 3 mata. Okey, jadi untuk sebelah kanan kita ada Khairul perlu menjawab sekurang-kurangnya 14 soalan dengan jumlah mata tidak kurang daripada 45 mata. Okey, jadi ada soalan, ada juga mata dekat situ. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali kita tulis petunjuk ataupun indikator. Maksudnya bagi tahu ni apa, ni adalah apa.
Okey, jadi katakan X adalah, okey, jadi X ni kita letak apa-apa yang kita nak tulis, iaitu bilangan soalan di lokasi pertama. Okey, jadi X ni kita letak sebagai bilangan soalan di lokasi pertama. Okey, jadi kalau X kita letak sebagai bilangan soalan di lokasi pertama, Y kita letak untuk bilangan soalan di lokasi kedua pula. Okay, jadi pentingnya petunjuk ni sebab kita nak bezakan. Kalau kita nak guna X tu untuk apa, Y tu untuk apa pula, kan? Jadi kena tulis. Kalau korang tak tulis nanti macam mana pemeriksa tu nak faham kan X ni apa, Y ni apa. Okay, jadi kita buat yang pertama dulu. Dia kata dekat sini kita ada lokasi. Dia kena menjawab sekurang-kurangnya 14 soalan dengan jumlah mata tidak kurang daripada 45 mata. Okey, kita buat yang pertama dulu. Dia kena jawab sekurang-kurangnya 14 soalan. Jadi kalau kita tengah cerita pasal soalan, X dengan Y ni adalah bilangan soalan tadi tu, sekurang-kurangnya 14 soalan. Jadi bermaksud mesti lebih daripada 14 soalan. Jadi 14 ni adalah soalan. Jadi bermaksud sebelah kiri ni pun mesti bilangan soalan. Jadi X dan Y ni memang dah bilangan soalan. Jadi X tambah Y lebih besar dan termasuk 14. Okay, sebab kita tengah cerita pasal bilangan soalan. Okay, jadi itu yang pertama. Dah settle yang pertama. Okay, tengok yang kedua. Jumlah mata tidak kurang daripada 45 mata. Okay, jadi tidak kurang daripada 45 mata maksudnya mesti lebih daripada 45. Tak termasuk 45 tadi tu. Jadi, contohlah kita ada mata, 2 mata untuk lokasi pertama, 3 mata untuk lokasi kedua. Jadi 2 mata untuk lokasi pertama bilangan dia. 2 mata darab dengan bilangan dia. Tambah dengan 3 mata darab dengan bilangan soalan dia. So kiri dan kanan dah betul kan? Ini adalah mata, 45 ni pun adalah mata. So ini adalah jawapan untuk nombor 3. Okay, baik. Jadi itu soalan nombor 3. Kita sambung soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Okay, jadi sambil cikgu prepare ni, baca-baca juga.
Make sure fahamkan apa yang dia nak. Okay, nombor 4 ni kalau kita baca, dia kata Nadirah menjalankan satu kajian berkaitan makanan. Makanan dua jenis haiwan, iaitu itik dan ayam. Dalam kajian itu, secara puratanya, itik menghabiskan 100 gram dedak dan 50 ml air pada setiap sesi diberi makan, manakala ayam pula menghabiskan 150 gram dedak dan 75 ml air pada setiap sesi yang sama. Nadirah memperuntukkan sekurang-kurangnya 4 kilogram dedak dan 3 liter air seminggu dalam kajian itu. Okey. Jadi kita ada dekat sini. Kita ada dekat sini beberapa perkara mengenai pemakanan dua jenis haiwan, iaitu itik dengan ayam. So dia bagi itik dengan ayam ni makan. So dia buat kajian lah berapa banyak dia orang makan. Jadi untuk itik, kita gunakan warna kuning. Dia habiskan 100 gram dedak dan 50 ml air. Untuk ayam pula, okay, kita gunakan warna biru. Dia habiskan 150 gram dedak dan 75 ml air. Sekali makan dia habiskan banyak ni. Okay, jadi apa yang dia Nadirah ni, si Nadirah ni dia memperuntukkan sekurang-kurangnya 4 kilogram dedak dan 3 liter air seminggu dalam kajian itu. Okay, jadi berdasarkan ayat-ayat yang dibagi kat sini, kita kena buat ketaksamaan linear. Kan? Macam soalan nombor 2 dan 3 tadi tu. Okay, jadi step pertama syarat ataupun untuk memudahkan kita punya proses menjawab soalan, kita kena tulis dia punya indikator. Yang mana indikator kita dekat sini adalah makanan itik dengan haiwan ni tadi tu. Okay, jadi tulis kat sini, katakan. Okay, katakan kita ada dua benda kat sini. Kita ada dedak, kita ada juga air. Jadi contohlah kita nak gunakan X ni, kita nak gunakan untuk dedak, untuk itik dan ayam. Kan? Jadi X ni kita gunalah untuk itik. X adalah bilangan sesi makan. Okay, untuk nombor 4 ni fokus betul-betul sebab dia agak tricky dekat sini. X ni bilangan sesi makan untuk itik dan Y adalah bilangan sesi makan untuk ayam. So X untuk itik, Y untuk ayam. So senang, kita pisahkan pada dua macam tu, senang. Okay, jadi kita ada X untuk itik, Y untuk ayam. Apa yang kita akan buat dekat sini adalah X makan berapa banyak, Y makan apa? X itik tadi tu makan berapa banyak, ayam tadi makan berapa banyak pula. Okay, jadi kita tengok dekat sini. Jadi kalau kita ambil dedak sahaja, kan, contoh kita ada dedak kat sini. Nak cerita pasal dedak saja, kan. So dedak
Okay, sebelum tu. Kalau korang tengok dekat sini, dedak ni 4 kilogram. Tapi kat sini gram. So, kilogram dengan gram kat situ dia tidak ngam. Kan? Dia tak ngam. Tidak ngam pula. Macam skema sangat kan. Dia tak ngam kan. Sebab kilogram dengan gram. Kat situ dia dah lain. So, kilogram dengan gram kena make sure sama. 1 kilogram kita tahu adalah 1000 gram. Jadi, 4 kilogram, 4 kg sama dengan 4000 gram. So, dah tukar kat situ. Okay, sama juga dengan liter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. So, kat sini kita ada 3 liter sama dengan 3000 mililiter. Okay, dah tukar kat situ senang lah. Kan? Okay, kita start dengan dedak dulu. Start dengan dedak. So, kita buat. Kan? Tengok itik dulu. Itik makan berapa banyak dedak? Itik makan 100 dedak tadi tu. Kali dengan berapa kali dia makan. So, X. 100X. Untuk ayam pula. Ayam makan sebanyak 150 gram. Darab dengan berapa banyak dia makan. So, 150 kali Y. Lepas tu dia kata sekurang-kurangnya. Kan? Sekurang-kurangnya bermaksud lebih lah. Lebih dan termasuk 4000 gram dedak. So, ini untuk dedak. So, ini jawapan yang pertama. Okay, kita cerita pasal air pula. Sama juga. So, air untuk itik dia minum sebanyak 50 ml. Berapa kali dia makan? X. Tambah dengan untuk itik 75 ml. Berapa kali dia minum? Kali dengan Y. Sekurang-kurangnya 3 liter. Sekurang-kurangnya 3000. So, ni jawapan untuk rangkaian korang. Apa yang okey, Hans? Okey, tang mana ni? Oh, pembetulan kat atas tu. Bawa pesan. Okay, so itulah. Next week tu ada exam untuk korang. Jadi korang join dengan budak-budak KAJ juga nanti. Yang mana hari weekdays lah. So jadi weekend tu tak ada kelas. Okay, jadi boleh baca apa yang Cikgu Azman announce kat situ. Okay, jadi boleh salin dulu yang nombor 4 ni. Kalau ada tak faham, boleh Roger. Boleh tanya. Okay, so make sure betul-betul faham bab ketaksamaan linear ni. Sebab dia tak susah sangat. Dia tak ada pun formula yang susah macam tajuk-tajuk lain. So dia tak sama macam cukai, tak sama macam yang lain tu.
So senang je untuk korang dapat markah kat sini. So macam soalan ni contohnya korang boleh dapat 3 markah. 3 ataupun 2 markah. So free mark lah untuk korang sebenarnya. Okay, baik. Soalan seterusnya, soalan nombor 5. Okay, kita baca dulu. Shima mempunyai kemahiran menjahit patung beruang dan zirafah. Dia mengambil masa 10 jam untuk menjahit satu patung beruang dan 8 jam untuk satu patung zirafah. Shima bercadang untuk menyiapkan sekurang-kurangnya 4 patung beruang dan 6 patung zirafah dalam masa tidak lebih daripada 90 jam. Okay, jadi kalau tak tahulah kan, kalau korang ada kemahiran nak jahit patung beruang kan, manalah tahu kan, tak salah kan, walaupun orang lelaki nak jahit patung tak ada masalah. Okay, jadi kita ada kat Shima kat sini, dia kata untuk jahit satu patung beruang 10 jam. Untuk satu patung zirafah 8 jam. So dia kata dia nak buat sekurang-kurangnya 4 patung beruang, sekurang-kurangnya dekat sini, dan 6 patung zirafah dalam masa tidak lebih daripada 90 jam. So nak ikutkan kat sini kita ada beberapa lah kan, kita ada beberapa ketaksamaan linear yang kita boleh tukarkan kepada dalam bentuk ketaksamaan linear tadi tu. Okay, jadi pertama macam biasa kalau kita tak ada indikator kat sini, kita kena buat. Katakan. Contohlah kita nak letak X ni adalah bilangan patung beruang. Y ni adalah bilangan patung zirafah. So kena tulis dulu kan petunjuk macam ni. Tak tulis macam mana orang nak faham kan? Okay. So kita tahu dia nak jahit patung beruang tadi tu sekurang-kurangnya 4 patung beruang. So kita tulis. Jadi X ni dia nak jahit sekurang-kurangnya 4 patung beruang. X lebih besar dan termasuk 4. Okay, seterusnya. Dia kata untuk patung zirafah dia nak jahit sekurang-kurangnya 6. So Y lebih besar dan termasuk 6. Okay, itu adalah mengenai bilangan patung beruang. So X lebih besar dan termasuk 4. Y lebih besar termasuk 6. Seterusnya mengenai jam pula. Kita ada jam masa kan. 10 jam untuk beruang. 8 jam untuk patung zirafah dan dia kata masa tak lebih daripada 90 jam. Contohlah kalau korang ada assignment kan. Dia akan ada deadline. So sama juga lah macam si Shima ni. Dia ada deadline untuk jahit benda ni. So contoh dekat sini. Dia kata tidak lebih daripada 90 jam. Tidak lebih bermaksud
kurang dan termasuk 90. Paling banyak 90. So sebelah kanan ni adalah jam. Jadi sebelah kiri ni mesti berkaitan dengan jam juga. Jadi untuk patung beruang 10 jam seekor, 10 jam sebiji, bukan seekor. 10 jam dengan bilangan dia adalah X. Tambah dengan untuk patung zirafah 8 jam dengan bilangan dia adalah Y. So ni jawapan akhir korang. Ketiga-tiga ni adalah ketaksamaan rangkaian, ketaksamaan linear kita untuk situasi yang kat atas ni. Situasi Shima ni. Okay, so ni jawapan dia. Okay, boleh salin dulu. Any question you can just ask. Okay, boleh tanya kalau tak faham. Kalau malu boleh tulis dekat message kan. Manalah tahu korang malu kan. Tak tahulah. Malu apa lagi kan. Dah bulan 9 dah pun. Okay, salin dulu nombor 5 ni. Sekejap lagi kita akan masuk yang lebih complicated sikit. Maksudnya yang ni hanyalah simple saja kan. Maksudnya kita ada beberapa situasi yang tak berapa rumit sangat. Sekejap lagi kita akan tengok sikit yang complicated. Okay, salin dulu. Alright, okay. Tengok page seterusnya. Tengok muka surat 84 dekat sini. So yang ni lah yang cikgu cakap sedikit complicated kan. Tapi bagi cikgu senang je lah. Kan? Sebenarnya senang je. Cuma dia melibatkan lebih daripada satu ketaksamaan linear. Macam sebelum ni kita nak lorek kan ada satu je garisan kan. Sekarang ni kita ada macam-macam jenis garisan.
Okay, jadi apa yang kita akan tengok dekat sini? Tengok dulu contoh dekat sini. Okay, soalan ni kita baca dulu. Dia kata lorek rantau yang memuaskan setiap ketaksamaan linear berikut. Jadi adalah dia bagi tahu kat sini. Dekat contoh ni kita ada X kurang dan termasuk kosong. Kan? Y lebih dan termasuk negatif 3X tolak 2. Dan Y kurang daripada 1/2X tambah 3. Okay, jadi last week tu kita dah tengok kan, kita dah tengok apa tu, yang apa maksud garisan putus-putus ke kan, garisan penuh dan sebagainya. Jadi kalau termasuk kita akan gunakan garisan penuh, kalau tak termasuk kita akan gunakan garisan yang mana. So kita dah tengok last week. Okay, jadi kalau kita tengok dekat contoh tu, dia kata untuk X kurang daripada Okay, X kurang dan termasuk daripada kosong kan. Maksudnya cari garisan X sama dengan kosong dulu. Dia walaupun kita ada simbol-simbol tu, dia kita boleh tukarkan dia dengan sama dengan. Contoh kat sini, tengok yang pertama ni. X kurang dan termasuk kosong. Jadi anggap sahaja X tu adalah kosong. Jadi ingat lagi, X sama dengan kosong garisan yang mana? Jadi kalau X sama dengan kosong bermaksud garisan menegak. So dia gariskan dekat sini. Walaupun korang tak nampak, sebenarnya dia tengah gariskan dekat sini. X dekat kosong tu, dia gariskan ke atas. So dia gariskan dekat sini. Okay, jadi dia garis kat situ. Garisan kedua, Y lebih dan termasuk negatif 3X tolak 2. Jadi garisan dia yang ni. Garisan dia adalah yang ni. Okay, itu satu. And then kita ada Y kurang 1/2X tambah 3. Jadi garisan putus-putus kat sini. So garisan putus-putus kat sini. Jadi kalau kita tengok, kita ada bahagian yang dia bertemu kat tengah-tengah tu. So kita lorek saja. Kan, lorek je bahagian yang tengah tu. Jadi dia lebih kurang macam kita buat operasi set hari tu kan. Jadi untuk operasi set hari tu kita ada buat macam ni juga kan. Kita ada buat lorek-lorek macam tu. Okey. Jadi itu yang pertama, yang mana kawasan yang kita lorek adalah tengah-tengah tu kan, yang tengah-tengah tu. Okey, kita tengok soalan nombor 1 pula. Okey, jadi Y kurang daripada X dia dah buat kan? Kan, garisan putus-putus ni adalah Y sama dengan X. So, dia dah buat putus-putus tadi tu. Okey, dan kita ada yang baru kat sini, X kurang dan termasuk 3. Okey, untuk yang ni fokus betul-betul sebab yang ni akan keluar nanti. Tapi cikgu dari awal itu dah suruh fokus kan? Macam semua je masuk. Tak ada lah. Maksudnya untuk bahagian yang ni, korang kena fahamkan betul-betul cara kaedah untuk membuatkan dia. Untuk jawab dia. Okey. X kurang dan termasuk 3. So, anggap X adalah 3. X sama dengan 3. Jadi, dekat X sama dengan 3. Tengok kat sini garisan apa yang kita akan gunakan. Kita akan gunakan garisan penuh. Jadi, X3 tu dekat mana? Garisan tu adalah dekat sini. Okay, cikgu guna pen yang tebal sikit. So, garisan tadi tu adalah dekat sini. Sebab ni 2, jadi 3 kat sini lah. So, garisan tu adalah ni. Okay, garisan tu biar je lebih kan. Nak garis lebih pun tak ada masalah. Right, bila korang dah garis tu, step kedua adalah tengok Y kurang daripada X. Kurang bermaksud apa? Kurang bermaksud bawah. So, buat anak panah macam ni. X kurang daripada 3 bermaksud apa? Ke kiri. So, bila ke bawah dan ke kiri, dia bertemu dekat mana? Dia bertemu dekat tengah-tengah ni. So, korang lorekkan dekat bahagian yang tengah yang macam ni. Alright, okay. So, ni jawapan akhir kita untuk yang pertama ni. Okay, jadi dia senang ni sebenarnya kan. Cuma untuk step pertama tu, kena berhati-hati. Maksudnya nak kena plot garisan yang baru tu, kena make sure kita plot dekat kawasan yang betul.
Okay, jadi itu yang pertama. Okay, sambil-sambil tu tengok soalan yang kedua dan yang ketiga. Okay, cuba bayangkan agak-agak macam mana kita nak jawab. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 2. Yang kat sini langsung dia tak plot apa-apa kan. So, tugasan kita untuk settlekan isi apa yang patut. Okay, jadi buat seko demi seko. One by one. Satu demi satu, bukan seko demi seko. Jadi kita ada Y kurang daripada 2. So, Y kurang daripada 2 buat je sebagai Y sama dengan 2. So, Y sama dengan 2 dekat mana? Jadi, kalau X menegak, Y dia mestilah melintang. Okay, tengok dia punya simbol. Simbol bermaksud garisan yang kita akan gunakan adalah garisan putus-putus. Jadi, Y sama dengan 2 dekat sini. Buat garisan melintang. Okay, cikgu buat lebih sikit. Boleh nampak? Okay, garisan yang seterusnya. Okay, jadi kalau korang nak plot boleh tulis kat sini Y sama dengan 2. Okay, X lebih dan termasuk negatif 2. Jadi boleh tulis dia sebagai X negatif 2. Jadi X negatif 2 dekat mana? So dekat sini. Tengok garisan apa yang kita gunakan. Dia kata termasuk. Jadi garisan penuh yang kita akan gunakan. Jadi boleh tulis kat sini X sama dengan negatif 2. Plot dia. Okay, jadi baru tengok dia punya simbol tadi tu. Okay, Y kurang daripada 2 bermaksud ke bawah. X lebih daripada negatif 2 bermaksud ke kanan. Jadi tengok dekat bahagian mana yang dia bersilang, dia semuanya menghala ke sini. Kan? Jadi kawasan yang kita akan lorekkan adalah kawasan yang ini. So ni adalah jawapan kita. Senang je kan? Dia sangat straightforward, cuma kena berhati-hati. Bermaksud ada banyak perkara yang kita kena jaga kat sini. Pertama, garisan yang kita gunakan tu adalah putus-putus ke garisan penuh kan. And then tengok lebih atau kurang bermaksud kanan atau kiri ataupun atas ke bawah. Kena make sure betul-betul dari segi tu. Okay, boleh salin dulu. Okay, seterusnya kita ada nombor 3 dekat sini. Y lebih dan termasuk negatif 2, Y kurang dan termasuk 2X tolak 2 dan Y kurang 4 tolak X. Jadi kalau tengok kat sini semua garisan tu dia dah buat dah. Kan? Dia dah buat garisan tu dah berbentuk segitiga dekat situ. Jadi tugasan kita just tengok satu demi satu dia punya simbol. So kita ada Y lebih dan termasuk negatif 2. Jadi Y negatif 2 kat sini. Dia kata lebih bermaksud bahagian atas. Dia naik atas. Buat je anak panah, tak ada masalah. Sebab jawapan akhir tu korang akan lorekkan juga. So anak panah ni ada